Wilayah Samut Songkram telah menjadi model pembasmian kemiskinan dengan penerapan falsafah kecekapan ekonomi yang disarankan oleh Mendiang Raja Thailand, Bhumipol Adulyadej. Program pembasmian kemiskinan ini telah dimulakan dengan menggabungkan falsafah Raja Bhumipol dengan prinsip keseimbangan sosial. Ini telah menjadi model upaya pengurangan kemiskinan lainnya di Khon Kaen, Chiang Rai, Nakhon Phanom, Nakhon Si Thammarat dan Uthai Thani. Pada awal program tahun lalu, sekitar 601 buah isi rumah di Samut Songkram dikenal pasti sebagai keluarga miskin dan kini jumlah berkenaan telah berkurangan kepada 465 orang. Menurut Unit Perancangan Pembangunan Kerajaan, Majlis Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional NESDC, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung meningkat tahun ini kerana ekonomi yang buruk, perang perdagangan yang berterusan, gangguan teknologi dan wabak virus yang semakin merebak. Dengan pengangguran dan hutang isi rumah yang lebih tinggi, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dijangka meningkat melebihi 6.7 juta tahun ini. Muzium-muzium di seluruh Myanmar telah ditutup sementara sejak 25 Mac untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Semasa penutupan muzium, anggota-anggota kaki tangan muzium berusaha keras agar orang ramai dapat melihat lebih baik barang yang dipamerkan semasa muzium dibuka semula. Di Muzium Arkeologi Tagaung, pameran artifak kuno telah dibuat perubahan untuk kemudahan para pengunjung. Kota kuno Tagaung yang terletak di tebing timur Sungai Ayeyawadi di daerah Mandalay sangat signifikan dalam sejarah Myanmar dan tempat lahirnya peradaban Myanmar. Muzium Arkeologi Tagaung telah dibuka untuk umum 12 tahun yang lalu pada tahun 2008. Muzium mempamerkan bukti dan artifak sejarah kota Tagaung kuno di samping sejarah-sejarah hebat Myanmar. Menurut Taung, lebih dari 1,500 artifak kuno dari batu dan zaman besi termasuk zaman Piu, Bagan dan Kon Baung dipamerkan di muzium dan 735 buah artifak bersejarah turut dipamerkan. Artifak batu, shilling gangsa, artifak kayu, artifak tulang dan patung Buddha kuno juga dipamerkan di muzium tersebut. Muzium dibuka secara percuma untuk penduduk tempatan dan muzium berkenaan kini bersiap sedia untuk dibuka semula dengan arahan Kementerian Kesihatan dan Sukan. Mereka yang hendak pergi ke pantai untuk berenang kini dapat memeriksa apakah air laut bersih dan selamat. Agensi Alam Sekitar Nasional akan mengemas kini kualiti air setiap minggu di 7 pantai popular berdasarkan tahap bakteria yang dikesan. Senang untuk bersantai dan berenang pada hari yang panas tetapi mungkin bukan idea yang baik jika airnya kotor terutama untuk golongan seperti kanak-kanak atau orang tua. Untuk melindungi pengunjung pantai, mereka kini dapat mengakses bacaan kualiti air yang lebih kerap di 7 pantai seperti Sentosa dan East Coast Park. Ianya akan dikemas kini setiap minggu bukan seperti sebelumnya iaitu setahun sekali. Sampel air dikumpulkan pada selang 500 meter di sepanjang pantai dan dikirim ke makmal untuk menguji kandungan bakteria. Bacaan kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 jalur dan normal hingga tinggi untuk memberi amaran kepada pengunjung pantai sekiranya mereka harus mengurangkan aktiviti. Menurut Faris Juraimi, mereka yang mengunjungi pantai di Sentosa dapat mengimbas kod QR di menara penyelamat untuk memeriksa kualiti air. Ia akan membawa mereka ke laman web NEA di mana mereka akan mengetahui sama ada selamat untuk berenang. Tetapi pengunjung pantai mempunyai pendapat yang bercampur-campur mengenai imbasan QR berkenaan sama ada ianya perlu atau tidak. I don't think I'll check it because I feel like the water is like relatively clean, and if it looks fine to me, then yeah, I'll still go in. I would check
how the water levels are, because if the water levels are not good on that day, I would probably not. I'll choose to go on another day. It will help us to actually plan in ahead. If you go to the beach like this Sentosa, you want to just swim, right? Jelasim, So if jika water Auda pergi ke pantai quality is, seperti not Sentosa, normal, biasanya then Auda no hanya swimming, ingin but berenang. I think you Namun might jika still kualiti continue. air Water, tidak pada tahap normal, quality is, pengunjung not tidak normal, akan berenang then dan no mereka swimming, akan I think berkayak. you might still Gejala continue. yang disebabkan oleh pendedahan kepada air yang tercemar boleh merangkumi mata gatal dan ruam. Tetapi ianya boleh menjadi lebih serius bagi mereka yang mempunyai masalah kesihatan. Menurut Dr. Aaron Poh, seseorang yang memiliki kekebalan kesihatan yang rendah adalah mereka yang mudah terdedah kepada jangkitan. Seperti contoh, jika mereka mendapat kecederaan pada usus, bakteria akan sampai ke bahagian tubuh yang lain dan menyebabkan jangkitan bakteria kepada darah. NEA mengatakan tidak perlu risau jika bacaan meningkat. Ini kerana tahap bakteria tidak kekal kerana air pantai terus mengalir dan berubah-ubah mengikut arus. Tetapi agensi akan memantau keadaan dan melakukan siasatan jika kualiti air merosot ke tahap terburuk. Di Johor, Jabatan Agama Islam Negeri Johor JINNJ merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang mempunyai prosedur operasi standard SOP melupuskan Al-Quran yang telah rosak menggunakan kaedah selam scuba. Memelihara Al-Quran merupakan perkara penting yang menjadi kewajipan setiap umat Islam walaupun ia sudah rosak dan tidak boleh dibaca lagi. Kita menyediakan satu platform bagi memastikan masyarakat Islam tidak melupuskan ataupun membiarkan Al-Quran yang tidak dapat digunakan lagi itu begitu saja. Jadi tanpa dibuat pelupusan secara terhormat dan cara yang sebaik-baiknya. Yang pertama kita harus memastikan pelupus itu mengikut kaedah yang betul, yang selaras dengan syarak, dan juga kita harus pastikan dalam proses kita melupuskan kita harus memulihkan. Bahan terbitan Al-Quran yang telah rosak diserahkan ke pejabat kadi daerah untuk dinilai kesesuaian pelupusannya. Sebelum dilarutkan di dasar laut, Mushaf Al-Quran akan dibakar dan dibatalkan terlebih dahulu. Hanya Al-Quran yang lusuh, dimakan anai-anai, basah akibat banjir dan tidak boleh dibaca lagi akan melalui proses pelupusan. Bahan mushaf Al-Quran yang telah rosak dibakar selama 5 minit di mesin pelupusan dan melalui tempoh pengudaraan selama 4 jam untuk menghasilkan abu. 30 kilogram naskah dibakar pada satu-satu masa. Kemudian setiap 2 kilogram abu akan dibancuh dengan 1.5 liter air untuk menghasilkan 500 gram bata sebelum dimasukkan dalam bekas yang bertutup rapi dan disimpan di tempat khas melebihi 3 kaki dari paras lantai. Setiap bata mengambil masa lebih 2 minggu untuk benar-benar kering sebelum dibungkus dalam plastik khas bagi dilarutkan di dasar laut. Abu Al-Quran yang telah siap dibatakan akan dilarutkan di Pulau Tinggi Mersing. Menurut pengarah JAING Muhammad Rofiki A. Samsudin, abu Al-Quran perlu dilarutkan sekurang-kurangnya 5 meter di dasar laut lepas dengan jarak lebih 15 batu nautika dari darat. Ia tidak dibenarkan dilarutkan di kawasan laluan kapal.
Jadi proses itu akan makan masa yang singkat, tapi proses itu harus melalui SOP yang tertentu lah. Di mana sebelum kita melakukan abu itu, kita harus membaca doa dan kita membaca ayat Al-Quranul Karim. Dan apabila bata-bata abu itu diturunkan ke laut, kita harus diiringi dengan baca selawat. Kira-kira 45 minit diperlukan untuk melarutkan 75 kilogram bata abu Al-Quran yang rosak. Mufti Johor, Datuk Yahya menyuruh orang ramai supaya menyerahkan Al-Quran rosak ke pejabat-pejabat daerah di mana ada pegawai yang ditugaskan untuk meneliti sama ada Al-Quran itu boleh digunakan atau tidak. Proses melupus menggunakan kaedah selam scuba telah dibuat sejak 2018 dan setakat ini hanya JAINJ yang mempunyai SOP tersebut. Jabatan Imigresen Malaysia telah memperkenalkan sistem kelulusan visa dan kebenaran masuk yang lebih mudah dan pantas iaitu My Travel Pass bagi individu yang memasuki Malaysia. Sistem baru tersebut berkuat kuasa pada Rabu lalu di mana ianya diharapkan dapat mengurangkan visa masuk dan membenarkan masa proses permohonan dari 7 hingga 5 hari atau kurang. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Khairul Zaimi Daud berkata, My Travel Pass adalah sistem dalaman yang ditubuhkan untuk mempercepatkan proses kebenaran dan mengurangkan tunggakan visa dan permintaan permohonan kebenaran. Pemohon sebelum ini harus menghantar email aplikasi mereka, tetapi ini menyebabkan pelbagai masalah, tidak kurang dari 8,000 email dan aplikasi diterima setiap hari. Jabatan tersebut telah menggunakan sistem aplikasi email semasa Perintah Kawalan Pergerakan pada bulan Mac tahun ini. Khairul Zami berkata My Travel Pass sah diguna pakai untuk semua pintu masuk dan keluar termasuk laluan keluar masuk antara Singapura dan Malaysia. Bagaimanapun, Khairul Zaimi menambah bahawa kemasukan ke Malaysia akan tetap tertakluk kepada proses kelulusan dan pemeriksaan jabatan. Bagi rakyat Malaysia dan warga asing yang berada dalam kategori di mana mereka dibenarkan meninggalkan atau memasuki Malaysia tanpa permit, mereka tidak perlu menggunakan My Travel Pass.